Susulan kawasan persekitaran Gurun Inas di Baling Kedah yang menjadi lokasi bencana kepada air awal bulan ini yang dikesan belum stabil dan masih terdedah kepada ancaman tanah runtuh. Amlir Ayat, aktivis alam sekitar yang juga naib Presiden NGO Econite bersedia di talian untuk mengupas lanjut mengenai perkara ini. Amlir? Ya, Tim, apa Ya, khabar? khabar baik. Terima kasih bersama kita di Buletin Awani jam ini. Amir, kalau kita lihat sekarang ini, apa yang dijelaskan oleh Menteri Bertanggungjawab memberitahu kawasan itu masih lagi tidak stabil. Dan kalau kita lihat, cukuplah kita untuk menuding jari, menyalahkan kerajaan sebelum ini, kerajaan semasa dan sebagainya. Mungkin apakah langkah pencegahan yang boleh diambil buat masa sekarang agar kejadian sama tidak akan berulang? Okey, terima kasih Asim dan juga Awani. Okey, mula-mula saya ingin mengucapkan taziahlah kepada keluarga yang telah kehilangan ahli keluarga di sana. Walaupun kejadian itu telah lama berlaku, tapi bagi saya ia sepatutnya menjadi pengajaran yang sangat besar kepada kita semua. Mengenai langkah-langkah pencegahan, saya rasa pihak-pihak ataupun agensi-agensi tertentu, contohnya Jabatan Mineral dan Geosains telah pun diminta untuk mengkaji apakah langkah-langkah yang tersesuai untuk dijadikan sebagai penghalang kepada risiko berlakunya keadaan yang sama di masa akan datang. Saya difahamkan bahawa masih ada hujan lagi di kawasan tersebut dan kita harus berhati-hati untuk menentukan kaedah yang paling sesuai. Mungkin jikalau keadaan ini terlampau serius, selain daripada kita mengadakan penghalang-penghalang seumpamanya ataupun menghentikan sebarang projek di kawasan tersebut, mungkin beberapa buah rumah ataupun kampung mungkin terpaksa dipindahkan untuk mengelakkan keadaan ini berlaku. Ya, ini satu langkah yang drastik tetapi mungkin perlu untuk mengelakkan bahaya yang lebih besar. Jadi saya rasa pihak-pihak ataupun agensi-agensi kerajaan yang telah dikenal pasti untuk membantu, tentu ada langkah-langkah yang lebih baik dan berkesan untuk memastikan ia tidak berlaku lagi. Baik. Dan Amlir, saya harap juga, ya. okey, saya juga ingin bertanya dari skop yang lebih besar yang mana berdasarkan syur Jabatan Perhutanan di Kedah itu, kawasan itu perlu melalui proses tanaman semula atau reforestation. Pada pandangan Amlir, dari segi komitmen kerajaan itu, adakah perkara itu perlu dilakukan buat masa sekarang untuk jangka masa panjang? Saya melihat bahawa reforestation ataupun penanaman semula ini satu langkah yang baik. Di tempat itu setahu saya dah ada pokok-pokok durian dan saya rasa tak perlulah ditebang pokok-pokok tu. Pokok tu dah ada situ, biarlah dia tumbuh sendiri dan jaga kawasan tu. Tapi kalau perlu ada pokok-pokok lain yang boleh ditanam, maka saya harap dapat ditanam supaya keadaan sebaik-baiknya kita mengembalikan semula keadaan lama dulu sebelum kawasan itu ditebang. Maknanya seboleh-bolehnya seperti hutan semula. Memang tak boleh. Kita tak boleh langsung 100% even kalau kita ambil pokok-pokok lain pun kita nak tanam situ. Kita nak ambil di mana? Sebab Betul. tempat lain pun tak ada hutan. Betul. Ya, kalau kita nak ambil, katakanlah kita kata, kita nak ambil biji benih daripada hutan simpan lain. Tak payah. Jangan kacau hutan simpan lain. Cukuplah. Bagi saya sepatutnya, ini bagi saya lah. Bagi saya, dalam kita mencapai kemampanan ni, kita jangan usik apa-apa pun selagi tak perlu diusik. Walaupun sehelai daun, baik di hutan, baik di bandar, baik di mana-mana. Ya? Sebab apa? Ia boleh memberi kesan kepada alam sekitar sama ada secara pantas ataupun lewat. Dia akan beri kesan. Apatah lagi jika kita ganggu 5,000 hektar, 30,000 hektar kawasan hutan yang bercerut. Ini kawasan yang bercerut. Habis tanah-tanah dan air turun ke bawah menyebabkan tragedi. Jadi bagi saya, kalau ada pokok durian itu pada pandangan saya untuk masa ini, biarlah dia kat situ. Kita harap-harap dia akan memberi kestabilan kepada kawasan tersebut. Tapi pada waktu yang sama, cari pokok-pokok lain, contohnya daripada kawasan-kawasan yang sememangnya akan ditebang. Maknanya kawasan hutan tetapi dah memang diwartakan ataupun dikenal pasti untuk dibangunkan, ambillah pokok-pokok ke anak benih daripada kawasan tersebut, kita buat save and rescue mission, kita bawa ke situ. Baik. Kalau boleh ditanam, ya. Baiklah. Itu sahaja dia lah.
Okey, itu dia tadi Amnir Hayat, aktivis alam sekitar. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.